Berdasarkan temubual yang telah dijalankan pada 5 orang responden, dalam temubual pertama iaitu apakah bentuk penjajahan barat yang berlaku dalam kehidupan mereka adalah penggunaan media sosial, mempraktikkan budaya barat, makan makanan jenama barat seperti KFC, hiburan yang melampau seperti muzik, dan menggunakan bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian mereka. Usaha yang diambil bagi menangani isu ini ialah ibu bapa perlulah memantau penggunaan media sosial anak-anak, memperkenalkan kepelbagaian budaya rakyat Malaysia ke pesada dunia, makan makanan tempatan dan makan makanan yang berkhasiat, meluangkan lebih masa dengan keluarga serta mempraktikkan penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Antara kesan yang dinyatakan oleh responden, jika penjajahan ini dibiarkan terus menular dalam hidup masyarakat Islam di Malaysia, ialah umat Islam mungkin menghadapi krisis kehilangan identiti, kurangnya penghafaz Al-Quran di Malaysia, masyarakat akan terus lalai dan ketagih dengan media sosial serta sumber kekayaan negara. Apakah yang dimaksudkan dengan epistemic genocide? Epistemic genocide adalah penjajahan pemikiran dan juga penjajahan penghapusan idea-idea falsafah ilmu ataupun idea-idea ilmu yang lahir daripada dunia selain barat hinggakan dunia Melayu ini sendiri tak mampu melahirkan lagi ilmu-ilmu seperti mana ilmu sebelum penjajahan. Kerana kita dijajah secara episodologinya yang akhirnya kita ditekankan tentang kebenaran sains barat dan juga kebenaran empirikal. Contohnya epistemic genocide, dia menghapuskan semua makna-makna seperti apa erti yang menjadi manusia, bagaimana nak bertindak sebagai seorang manusia dan sebagainya. So, dalam penulisan barat, contohnya orang Melayu sendiri sebagai seorang yang malas. So, ini adalah idea Melayu sebagai lazy native. Ini adalah maksud epistemic genocide. Apakah erti menjadi seorang manusia? Makna menjadi seorang manusia melibatkan pengalaman, pemahaman, emosi dan kemampuan untuk berfikir secara kompleks. Manusia mempunyai keupayaan untuk mencari makna hidup, berhubung dengan orang lain dan berkembang melalui pengalaman kehidupan. Soalan seterusnya, dari sudut pandangan falsafah, bagaimanakah cara untuk kita bertindak sebagai seorang manusia? Dari perspektif falsafah, bertindak sebagai seorang manusia melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap nilai, moral, etika dan juga tujuan hidup. Ini juga melibatkan kebijaksanaan dalam membuat keputusan serta empati terhadap orang lain dan juga usaha untuk mencapai kebahagiaan yang seimbang. Bagaimana bersikap sebagai seorang manusia? Sebagai manusia, kita perlu bersikap baik terhadap makhluk hidup, contohnya haiwan, tumbuhan dan manusia lain. Selain itu, kita juga perlu bertindak matang dalam pemikiran dengan menilai segala aspek sebelum membuat keputusan. Untuk tugas yang 2, soalan 4 bermain iaitu dari sudut pandangan falsafah. Apakah ciri-ciri manusia hebat dan unggul? Dalam pandangan falsafah, ciri-ciri manusia yang hebat dan unggul ialah kemampuan untuk berfikir tentang perbezaan perkara yang baik dan buruk, mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi, kemampuan untuk belajar dan berubah, keberanian untuk menghadapi cabaran dan kemampuan untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Apakah pengakhiran hidup sebagai seorang manusia? Pada pandangan ahli falsafah, kehidupan selepas mati perspektif utilitarianism. Utilitarianism merujuk kepada idea atau fahaman etika normatif yang menilai sesuatu tindakan berasaskan tujuan untuk memaksimumkan tahap kegunaan yang ditakdirkan sebagai peningkatan kebahagiaan atau pengurangan penderitaan yang dipopularkan oleh ahli falsafah seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Mereka menganggap kebahagiaan dan penderitaan sebagai penentu etika. Dalam konteks akhir kehidupan, sesetengah utilitaris dapat mempertimbangkan tindakan itu dengan menilai sama ada ia mengakibatkan kebahagiaan bersih atau penderitaan bersih. Kesimpulannya, jika individu tersebut tidak dapat menanggung penderitaan yang dihadapi, jadi dengan menamatkan kehidupan dapat memberi kelegaan besar terhadap individu tersebut, beberapa utilitaris menyokong pendapat tersebut. Dalam video tersebut terdapat 3 refleksi yang dapat kita pelajari. Antaranya ialah mengekalkan keamanan dan kedayaman dunia adalah ajaran Islam. Epistemic genocide telah menghapuskan ajaran Islam yang amat dekat dengan fitrah manusia dan sempurna dengan mengajarkan pemahaman barat yang bercanggah dengan kita, yang merangkumi segala pengertian tingkah laku dan sifat manusia dari yang baik maupun yang buruk.
Perjuangan untuk kesesamaan antara lelaki dan wanita adalah ideologi yang dipertahankan sejak dahulu lagi oleh feminisme. Tidak wujud ideologi persamaan kerana perbezaan struktur dan fungsi otak lelaki dan perempuan mengikut peranan masing-masing dan saling melengkapi bersama-sama. Saya harap perkara ini dapat diketahui serta dapat meningkatkan kefahaman orang ramai bahawa Islam memuliakan wanita dan menganggap mereka sebagai raja di muka bumi ini, bertepatan dengan sifatnya sama ada dari sudut biologi, psikologi dan emosi perempuan. Kedua, penjajahan Barat telah mendoktrin manusia terutamanya umat Islam terhadap Islam dengan mengeluarkan terma Islamofobia. Islamofobia ialah kesinambungan perkauman yang mengasaskan penolakan pada agama dan budaya dan sebelum ini lebih dizahirkan dalam bentuk perbezaan biologi seperti sistem apartheid yang menindas kumpulan berdasarkan warna kulit. Oleh itu, dengan mengukuhkan kefahaman mereka tentang pandangan Islam yang sebenar tentang alam, berlandaskan tradisi keilmuan yang agung, umat Islam akan mengembalikan maruah agama sebagai sesuatu yang dihormati, dikagumi dan tidak ditakuti. Seterusnya, realiti telah membuktikan bahawa negara yang mempunyai tentera yang kuat, politik dan ekonominya akan mempunyai kehormatan yang tinggi serta akan digeruni oleh negara lain. Konklusinya, kita sebagai manusia yang mempunyai tujuan hidup, iaitu sebagai abdi dan khalifah yang patuh pada Tuhan Yang Maha Esa, maka logiknya kita harus mematuhi segala garis panduan yang diberikan oleh Allah SWT kerana keterbatasan ilmu manusia tidak akan mampu sampai pada peringkat kefahaman Allah yang Maha mengetahui semua perkara sama ada sebelum, selepas dan akan datang. Soalan seterusnya, apakah kesan globalisasi terhadap penjajahan minda umat Islam, terutamanya dalam konteks budaya dan juga nilai-nilai Islam? Jawapannya, globalisasi boleh memberi kesan yang kompleks kepada penjajahan minda umat Islam. Di satu pihak, boleh berlaku pertukaran antara persefahaman dan juga budaya sesama masyarakat. Namun, ada juga yang bimbang bahawa globalisasi ini boleh mengancam kesinambungan nilai dan budaya umat Islam. Selain itu, mencetuskan ketidakseimbangan pengaruh budaya Barat. Di samping itu, mewujudkan konflik nilai dalam kalangan masyarakat umat Islam. Justru itu adalah penting untuk kita sama-sama mengekalkan keseimbangan yang sihat dan juga menghormati kepelbagaian budaya. Kesan lain adalah pengaruh Barat. Ada yang percaya bahawa globalisasi terutama pengaruh budaya Barat boleh menjadi bentuk penjajahan minda. Nilai dan gaya hidup Barat yang dipromosikan melalui media dan budaya pop boleh bertentangan dengan akidah Islam. Ini dapat mewujudkan ketegangan antara identiti tempatan dan pengaruh global. Institusi pendidikan Islam mempunyai peranan penting dalam menghadapi penjajahan minda oleh Barat dengan mempromosikan kefahaman, nilai dan identiti Islam. Mereka boleh menjadi pusat untuk menyemai nilai-nilai Islam dan mengukuhkan identiti Islam untuk menghadapi pengaruh Barat. Strategi yang boleh dilaksanakan ialah dengan mengadakan kelas dan pengajaran yang berkesan bagi menggunakan pendekatan pengajaran yang menyeronokkan dan mudah difahami untuk membantu pelajar memahami konsep-konsep agama dengan lebih baik. Strategi kedua yang boleh dilaksanakan oleh mereka ialah kegiatan luar